cemerlang hingga sampai ke akhirnya. Radio nombor satu, orang-orang melangkah, hanya satu di dunia, memang mempesonakan. Teman berlimpah lara, menyegarkan di jiwa, buat anda ceria tiap masa. Melaka FM. Melaka FM. (102.3) Mempersembahkan. Ikuti Mutiara Ilmu setiap Jumaat 10 hingga 11 pagi. Ini orang yang memohon ampun ialah menandakan orang yang bersyukur. Tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya lidah ni tak dikawal, tak dijaga dan digunakan kepada tempat-tempat yang tidak memberi manfaat atau yang memudaratkan, akan membawa kemudaratan kepada pemiliknya. Bersama yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, hanya di Radio Malaysia, Melaka FM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.03 pagi bersama dengan saya Siti Rubiah Habusiran dalam Pesona 10.2 dan seperti biasa di jam pertama ini kita akan bersama dalam program Mutiara Ilmu bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni dah 21 Rejab kan. Kita dapat lagi ke udara bersama dan Datuk seperti biasa hari Jumaat sebelum kita meneruskan dengan soal jawab agama dalam program Mutiara Ilmu ini, kita nak dengarkan dulu tazkirah daripada Datuk. Silakan. Okay, terima kasih Kak Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, kita hari ini memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah berada di penghujung daripada bulan Rejab. Lama lagi kita akan masuk di dalam bulan Syaban dan mendoakan agar semua yang berada di konti di Kak Su ada kan? Ada. Dan semua warga kerja RTM diberikan keselamatan, taufik hidayah Allah Taala. Dan kepada semua para pendengar, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keselamatan dan memberikan pertolongan dalam kehidupan, dalam soal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pada pagi ini kita nak membicarakan tentang kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan bahawa kehidupan kita ni dibagikan ia kepada 3 masa. 3 masa ataupun 3 waktu. Kerana setiap orang akan merasakan apabila dia hidup, sama ada dia sedar atau dia tidak sedari dalam perjalanan hidup dia, semua orang diberikan dia 3 waktu. 3 masa atau 3 waktu. Yang pertamanya waktu kemarin. Yang keduanya waktu esok dan yang ketiganya waktu hari ini. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, waktu kemarin ialah waktu yang tidak akan berulang kembali lah. Contohnya semalam ialah hari yang telah tak mungkin dia akan dipusing balik semula kan. Yang telah lepas tu dia tetap akan meninggalkan kita. Cuma ianya sebagai ingatan yang terpahat di dalam kehidupan kita. Kalau sekiranya amal itu baik, dia tetap tercatat di dalam catatan malaikat Allah Ta'ala. Dan kalau ianya amalan yang jahat, juga
ia tetap amal yang kekal tercatat di dalam amal buku suratan amal seseorang, kan? Iya. Dan ianya besok boleh dapat dilihat apabila seorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya kata Imam Hasan Al-Basri ialah waktu esok. Waktu esok ini ialah waktu yang belum tertentu kepada kita. Jadi kalau kita nak kata besok lah, kita akan pergi atau besok kita akan buat, itu adalah sesuatu benda yang belum pasti. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Jika kamu nak melakukan sesuatu perkara pada esoknya, sesuatu yang belum pasti lagi, maka katakanlah insya-Allah, kan? Insya-Allah. Sebab itu sesuatu yang belum pasti lagi. Sebab tu janganlah kita orang tua kita kata kalau kita berada hari ini jangan kita menunggu-nunggu hari esok, kan? Sebab yang esok tu belum tentu. Pasti lagi. Belum tentu lagi kita akan dapat. Jadi dengan sebab itu kita kena mengambil berat tentang waktu yang ketiga, iaitu waktu hari ini kita berada. Kerana waktu hari ini ialah hari yang tempat kita menabung amalan. Hari ini yang kita lalui daripada kita celik pada waktu pagi, diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, hidup, disambungkan nafas kita kita boleh hidup lagi pada hari ini. Jadi hari inilah kita kena memikirkan apakah maknanya perkara-perkara ataupun ketaatan-ketaatan ataupun pekerjaan yang baik yang kita boleh lakukan supaya ianya memberi manfaat dan keuntungan sama ada kehidupan dunia dan akhirat. Jadi dengan sebab itu kan kalau kita membaca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada manusia dalam permintaan dia kepada Allah, pada hakikatnya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui tentang apa yang diminta dan apa yang akan terjadi, kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kebaikan dunia. Kita minta, tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui apa yang kita minta daripada kebaikan dunia itu kita dapat atau tidak. Sebab itu juga sebagai satu ikhtiar. Doa ini juga merupakan satu ikhtiar dan usaha kita kepada Allah. Dan kita juga meminta maknanya wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, dan meminta kebaikan akhirat dan minta dijauhkan daripada api neraka. Jadi inilah maknanya perkara yang perlu dipahami, bahawa bila kita melalui kehidupan dalam kehidupan ni, bahawa inilah yang perlu kita renungkan. Hari inilah yang kita kena usahakan, kena buat secara bersungguh-sungguh. Maknanya disebut di dalam hadis Rasulullah SAW, apabila kamu berada pada waktu malam, jangan kamu menunggu-nunggu untuk berada pada waktu pagi, kan? Sampai waktu pagi. Dan apabila kamu berada waktu petang, jangan kamu menunggu-nunggu sampai pada menunggu-nunggu untuk datangnya waktu siang, waktu pagi. Kerana apa? Kerana ingatan Rasulullah SAW ni, maknanya apa yang kamu sekarang tengah tempuh, waktu yang diberi tu, buatlah apa yang kamu fikir nak buat. Perkara-perkara kebaikan ke atau sesuatu yang manfaat ke nak buat, jangan tunggu besok dan sebagainya. Sebabnya dalam konteks kita membicarakan tentang waktu ini, sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahawa di akhir zaman ataupun di waktu di akhir zaman lah, sekiranya pada waktu itu ada sebatang benih ataupun satu benih pokok di tangan kamu, jika kamu sempat untuk menanam dia, kamu tanamkan. Walaupun kita belum tentu bahawa kita akan mendapat hasil, kita akan dapat memakan daripada buah tu. Jadi nak tunjuk kepada kita ni, Rasulullah beritahu kepada kita, kalau sempat sebelum berlaku kiamat, ada pokok dekat tangan tu, tanam. Kan? Supaya kita jangan memikirkan, makna bersegera dalam segala hal. Kan? Jadi jangan suka bertangguh-tangguh. Jadi orang yang bertangguh-tangguh ni,
dia akan terbeban dengan sesuatu yang asalnya suatu perkara itu jadi mudah dan akhirnya terbeban dengan kerja yang semakin bertambah. Ya, Dan apatah lagi dengan soal-soal maknanya keakhiratan. Kalau hari ni kita bertangguh nak tunggu waktu tua, nak tunggu waktu pencen kan. Baru nak buat. Tak apalah ustaz, saya nanti dah pencen baru saya belajar mengaji. Takut tak pencen. Tak sempat nak pencen, dah pencen dulu. Takut tak sempat pencen, dipencenkan. Kan? Jadi itu yang kita bimbang. Kalau hari ni kata saya nanti dah tua-tua, waktu dah lapang barulah nanti saya pergilah masjid. Belum tentu waktu kita dah pencen kita ada lapang. Kemungkinan kita akan lagi sibuk dengan kehidupan. Kan? Jadi dengan sebab itu cuba kita renungkan apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila soalan-soalan dilontarkan oleh Allah Taala kepada kita, maka kita bimbang kita tidak ada jawapan di depan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu dia pesanan Hasan Al-Basri yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan, dalam apa juga pekerjaan, kita jangan bertangguh. Dan baik, waktu sekarang 10.13 pagi dan insya-Allah selepas ini kita akan bersama dalam soal jawab agama. Jadi pastikan anda terus bersama Melaka FM 102.3.
Gedung Big Ten Superstore di seluruh negeri di Semenanjung Malaysia pada 25 Februari 2021 hingga 7 Mac 2021. Potongan sehingga 50% sempena jualan hebat ini. Berbelah peluang keemasan, kunjungi beramai-ramai ke Gedung Ten dan Gedung Big Ten Superstore. Ana muskil? Anta pun muskil? Dengarkan rancangan soal jawab agama dalam Mencari Ilmu bersama yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka pada pukul 10 pagi setiap Jumaat di Melaka FM. Anda muskil, maka saya menjawab. Wallahu a'lam. Ya, Alhamdulillah kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu. Baik, hari ini kita nak menyambung tajuk baru iaitu berkaitan dengan sifat mazmumah. Apa yang dimaksudkan dengan sifat mazmumah ini dan bagaimana keadaan orang yang ujub. Jadi macam mana tu Datuk keadaan orang yang ujub ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kalau kita membicarakan tentang sifat mazmumah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kerana kita akan dapati bahawa Imam Ghazali menyimpulkan sifat mazmumah ni, sebenarnya sifat mazmumah ni banyak. Tapi Imam Ghazali menyebut ada 10 yang jadi tunjang kepada segala sifat-sifat mazmumah yang lain. Yang pertama, sifat ujub, sifat riak, sifat takbur, sifat sum'ah, kemudian sifat marah, takbur, kemudian termasuklah di dalamnya sifat-sifat yang lain, sifat tamak, melupakan kematian, melupakan cinta dunia, bercakap banyak, banyak ketawa. Jadi ini adalah sifat-sifat mazmumah yang disebutkan oleh Imam Ghazali, yang dia ni merupakan tunjang kepada sifat-sifat yang lain. Maka sifat ujub ini dia lawan dia kepada sifat ikhlas. Mana kalau sifat yang terpuji ialah ikhlas, maka lawan bagi sifat terpuji ikhlas ni ialah satunya ialah ujub. Ujub ni ialah kalimah bahasa Arab yang telah diguna pakai menjadi bahasa Melayu. Orang Melayu pun kata ujub juga. Iaitu ialah ada maknanya perasaan bangga diri. Bangga diri. Ataupun hairan diri lah. Hairan diri tu maksudnya kalau macam manalah saya boleh bawa kereta yang besar ni kan. Dia jadi macam tu lah kan. Biasa orang perempuan kan bawa kereta yang comel-comel. Tengok saya boleh bawa bas. Jadi macam mana? Dia akan timbul ujub. Macam mana saya boleh bawa? Orang lain tak boleh bawa. Orang lelaki pun tak boleh bawa. Itu maksudnya ujub lah. Walaupun dia bercakap dalam diri dia seorang? Ya, betul. Okey. Dia kerana bila menyebut tentang dosa ni, dia ada dua kat Siti, kat tu. Dosa dalam sifat mazmumah ni, dalam bab mazmumah ni ialah ada satu ialah dosa zahir. Yang keduanya dosa batin. Jadi dosa batin ini ialah dosa yang datang daripada dalaman lah. Yang wujud di dalam hati kita. Kadang-kadang orang tak tahu yang kita wujud. Kan? Tapi Allah Ta'ala mengetahui. Itu penyakit. Dan ini penyakit yang menyebabkan boleh rosak amalan seseorang secara tidak disedari. Kalau sekiranya penyakit zahir tu contoh, dia pukul orang, dia mencuri, itu adalah satu dosa juga. Tapi benda tu dikelihatan pada mata pandangan orang lain. Tapi kalau wujud riak ni dia susah nak nampak pada mata kan. Kerana itu adalah penyakit yang ada dalam hati seseorang kan. Jadi dengan sebab itu Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan manusia yang wujub ini dia terbahagi kepada 3. Ada yang pertama wujub untuk selama-lamanya. Ini jenis wujub selama-lamanya, maknanya daripada awal sampai akhir. Dia menyedari adanya kurniaan Allah, namun tetap dia berasa wujub, iaitu golongan seperti mana golongan Mu'tazilah dan Qadariyah. Mu'tazilah ni iaitu dia kata Mu'tazilah
Mu'tazilah ni daripada kalimah nazala, kan? Inzal, makna mereka yang terkeluar. Dan Qadariyah ni ialah daripada diambil daripada kalimah qudrah, ataupun iaitu yang menafikan akan adanya kudrah atau ketentuan Allah Ta'ala. Ini dua golongan ini ialah golongan yang tetap bersifat ujub sekalipun dia menerima nikmat Allah Ta'ala. Kerana mereka memandang Allah, tidak memandang Allah Ta'ala pada segala perbuatan. Maksudnya apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh manusia, semuanya atas daya usaha dan kebijaksanaan mereka sendiri. Makna tidak ada campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hari ni dia kata dia dapat kekayaan, dia dapat segala sesuatu, ini usaha dia, bukan. Allah Taala tak ada campur tangan. Makna tak ada maknanya Allah Taala tak memberi kesan kepada usaha dia gitu. Dia kata macam tu. Jadi itu semua atas kehendak dia. Jadi orang ni dia ujub dalam soal akidahnya, makna mereka ujub lah. Dan mereka mengingkari adanya taufik, adanya pertolongan Allah, adanya latif iaitu kasih sayang Allah, kan? Disebabkan oleh syubhah yang menguasai diri lah. Jadi golongan-golongan ini adalah golongan yang tertolak lah. Kalau dari sudut pegangan akidah, mereka adalah golongan yang tertolak. Itu yang pertama. Yang keduanya, golongan yang mengingati adanya kurnian Allah Ta'ala. Dia ni golongan yang menganggap kurnian Allah Ta'ala, dan mereka tidak pernah bersifat ujub atas amalan-amalan. Mana kalau mereka boleh semahyang, mereka boleh baca Quran, mereka boleh melakukan ini, mereka mengatakan ini semua adalah pertolongan Allah. Mereka ini semua adalah pemberian Allah. Makna mereka ni adalah sentiasa berhati-hati dan berwaspada terhadap apa sahaja perbuatan atau kalimah yang dikhususkan, kerana mereka ni mereka ni adalah golongan yang mendapat petunjuk dan golongan yang lurus lah. Ini golongan yang kedua. Manakala golongan yang ketiga dalam bab wujub ni ialah golongan yang mencampur adukkan, kan? Ada kalanya boleh jadi wujub, bila iman tu kuat, wujubnya hilang. Ataupun bila iman tu lemah, maka mereka ni akan ada wujub dalam diri, kan? Kata Imam Ghazali, ini adalah iman kebanyakan orang daripada ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang mereka menyedari kurnian Allah, tapi kadang-kadang bila diberikan nikmat yang terlalu banyak, mereka jadi bongkak, jadi sombong, kan? Ini adalah menjadi maknanya satu kebiasaan ataupun lumrah, kan? Ini golongan yang ketiga ialah golongan yang mencampur adukkan. Jadi dengan sebab itu kalau kita tengok ujub ni tadi kembali kepada maksud asal, iaitu orang yang berasa hairan diri, kan? Dengan apa yang ada. Kalau buat ibadat, macam mana saya boleh semayang banyak, dia jadi ujub, kan? Ada orang yang menyedari dia bila dapat melakukan ibadat, bila dia dapat ni, dia kata ini semuanya min indillah, kan? Ini semuanya adalah datang daripada Allah. Saya tak ada apa-apa pun. Itu maknanya ini adalah golongan yang mendapat petunjuk. Dan ada golongan yang ketiga pula, orang yang bila datang pasang dia punya iman dia menaik, dia akan rasa tunduk dengan Allah. Dan bila imannya rendah, menurun, dia akan jadi lemah, kan? Inilah maknanya tiga golongan dalam bab orang-orang yang ujub ni, kata Imam Ghazali, dan membahagikan dia kepada tiga kumpulan. Wallahu a'lam. Itu dia tiga golongan ujub. Dan Datuk, apa yang dimaksudkan dengan memakai pakaian ulama dan orang soleh ini, dan apa hukumnya? Okey, kalau kita melihat, adakah orang yang memakai maknanya kita kata pakaian-pakaian ulama sedangkan dia bukan orang alim, kan? Ataupun meniru-niru perbuatan, itu adakah ia termasuk di dalam satu dosa, kan? Nak membicarakanlah, kan hari ini kalau kita tengok orang dia pakai serban, dia pakai rida, kita tengok ini macam ulama besar, kan? Tapi kita kenal dia, ini sama-sama main motor, lumba motor dengan saya.
Jadi maknanya bagaimana orang-orang yang macam ni kan menggambarkan dari sudut zahirnya tentang perwatakan orang-orang soleh, dan apa hukum, adakah dia termasuk dalam kumpulan orang yang riak. Maka para ulama mengatakan bahawa hukumnya harus tu maknanya dibolehkan. Seseorang itu dia memakai pakaian-pakaian ulama, mana memakai dengan pakaian cara ulama. Kalau sekiranya dengan memakai pakaian itu sama ada dari sudut pakaian, dari sudut perbuatan, tidak menimbulkan perasaan riak, maka hukumnya adalah harus. Mana meniru-niru. Disebutkan maknanya tirulah orang-orang perbuatan orang soleh. Atau tirulah maknanya pakaian cara orang soleh. Mudah-mudahan kita akan dapat maknanya berkat. Mana kalau tak jadi orang soleh pun, kurang-kurangnya kita meniru cara mereka kan. Kalau kita meniru perbuatan orang-orang fasik, maka kalau kita tak jadi orang fasik pun, orang akan sebut kita ini cara orang fasik. Kan? Itu sebab di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahawa dia kata man syabbaha qaumun fahuwa minhum. Sesiapa yang meniru ataupun membuat sesuatu perbuatan satu kaum, maka dia akan masuk dalam kaum tu. Contohnya lah, hari ni dalam budaya. Kalau sekiranya budaya berpakaian, tak? Kita banyak, hari ni banyak remaja-remaja golongan pemuda-pemuda dia berkiblatkan maknanya cara orang-orang Korea kan. Dari sudut makannya, dari sudut hampir-hampir makna muka pun nak ubah macam orang Korea juga. K-pop. K-pop kan. Dahlah makna cerita-cerita tu memang menguasai dia. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan, kalau kamu ni meniru sesuatu kaum, kalau sampai orang sekarang ni dia punya niru dia sampai dalam bab pakaian, dalam sampai mereka sanggup mengeluarkan duit melakukan pembedahan plastik untuk meniru muka kan. Jadi dia akan masuk di dalam kaum tu. Jadi Rasulullah mengingatkan tegas kan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman kamu akan mengikuti jalan-jalan daripada orang Yahudi dan Nasara, sehingga kalau dia masuk dalam lubang biawak pun kamu akan ikut. Jadi memang telah tepat pada akhir zaman ni kita melihat bagaimana orang kalau dia meniru habis. Bukan meniru sikit-sikit lagi. Itu yang dikatakan kalau dia masuk dalam lubang pun dia ikut juga. Inilah yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kalau hari ni kita meniru maknanya cara pakaian Rasulullah, cara pakaian ulama, kalau sekiranya tidak menimbulkan perasaan riak, maka hukumnya adalah diharuskan. Tapi kalau sekiranya datang perasaan ujub, datang perasaan riak, maka adalah lebih baik ditinggalkan. Kan? Lebih baik ditinggalkan. Sehingga Syekh Izzuddin bin Abdul Salam berkata, beramal sama ada disyariatkan kepadanya secara sembunyi, seperti qiyamul lail, zikir dan doa, ini tidaklah zahir dan juga menyalahi sunnah serta membawa kepada riak dan sum'ah. Sama ada dia disyariatkan secara jahar atau terang-terang, seperti azan mengiringi jenazah, jihad, amal ma'ruf nahi munkar, maka dia merupakan wilayat syar'iyah seperti man imamah. Ini semua tidaklah ditinggalkan kerana takut riak. Mana kalau benda-benda yang macam ni jangan tinggalkan. Contohnya baca Quran, qiyamul lail, zikir, doa kan. Itu jangan tinggalkan kerana takut riak. Kerana sebaliknya hendaklah berjihad melawan maknanya hawa nafsu tu. Kalau ada timbul riak kena lawan. Supaya perasaan riak tu hilang. Supaya kita buat suatu benda tu amalan sama ada dia tersembunyi atau amalan yang secara zahir. Kalau ada perasaan riak, kita kena lawan. Tak boleh tinggalkan. Kerana ia adalah termasuk dalam wilayah syariah, iaitu sesuatu yang dia termasuk dalam pekerjaan yang makna disyariatkan, dan kita memang disuruh meninggalkan hawa nafsu, yang melawan makna hawa nafsu
yang memang menghendaki kita ni daripada meninggalkan benda-benda taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, itu dia hukum memakai pakaian ulama dan orang soleh. Dan kita dengarkan ini dulu dan kita akan bersama lagi selepas ini. Anda muskil, maka saya menjawab. Wallahu a'lam. Kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu. Baik Datuk, sebelum kita meneruskan dengan kupasan kita yang seterusnya berkaitan dengan aib, sebenarnya kita ada soalan daripada rakan pendengar kita ni. Rakan pendengar kita ni Raudah Nursilah bertanya, Datuk boleh, dia nak bertanya berkenaan dengan aurat ni, boleh ke kanak-kanak berumur 12 tahun tidak memakai tudung? Bagaimana Datuk? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita melihat kepada dari sudut hukum memakai tudung ini, kita kena tahu bahawa bagi perempuan itu auratnya ialah seluruh anggotanya melainkan muka dan tapak tangan. Dan bila membicarakan aurat ini, ialah pertama aurat yang belum balik dan aurat yang telah balik. Aurat orang yang belum balik ni seperti mana kanak-kanak lah. Daripada dia lahir sampailah umurnya sebelum balik tadi. Dan bagi yang telah balik, maknanya daripada umur dia sama ada datang haid ataupun keluar air mani, ataupun sampai umur sampailah kepada dia meninggal dunia. Itu adalah aurat. Dan aurat ni ada aurat ketika mana dalam sembahyang dan ada aurat di luar sembahyang. Jadi bila membicarakan aurat ni banyaklah. Tapi kita nak sentuh tentang aurat bagi wanita aja, bagi kanak-kanak kan. Jadi kalau sekiranya kanak-kanak yang bukan yang belum balik, maka dia tidaklah menjadi satu perkara yang membimbangkan kita. Tapi hendaklah ditarbiah, kan? Tarbiah itu maknanya, maksud kita ialah
nak melentur sesuatu, nak melentur buluh tu biar daripada rebung lah. Ya. Menjadi kewajipan kepada ibu bapa mendidik ataupun mengasuh supaya mereka seawal usia telah sampai kepada umur. Umur yang disebut di situ ialah Rasulullah SAW menyebutkan dalam masalah kaedah solat, contohnya dia kata muru auladakum bisalatin sab'a sinin, kan. Suruhlah anak kamu mendirikan solat itu makna umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Jadi umur 7 tahun inilah adalah umur yang sepantasnya sebagai ibu bapa untuk mengajar atau mendidik anak-anak dia dalam soal aurat, dalam soal sembahyang dan sebagainya lah. Itu waktu umur yang disuruh. Jadi kalau masuk kepada umur 10 tahun, adribu auladakum. Masuk umur 10 tahun, dia suruh pukul. Kalau tak nak sembahyang, pukul. Jadi kalau pada anak ni umur kalau anak-anak perempuan, umur 9 tahun itu adalah umur telah masuk kepada umur balik. Mengikut perkiraan dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila dah umur balik, maka umur itu adalah umur yang wajib kepada dia untuk menutup aurat. Kan? Melainkan muka dan tapak tangan. Jadi ni kita kena lihat dah dari segi hukum, kan? Ya. Kan? Dan dalam umur 10 tahun juga maknanya Rasulullah SAW menyebutkan, dia kata farriqu bil madaji'. Maknanya hendaklah kamu pisahkan tempat tidur dia. Lelaki perempuan umur 10 tahun dah tak boleh tidur sama lagi dah. Kerana pada waktu itu dah ada batasan aurat. Mereka dah mengenal ni apa kan. Jadi dengan sebab itu dalam melihat dari segi aurat ni, kita tengok umur didik ialah umur 7 tahun. Didik 7 tahun. Jadi bila masuk umur 10 tahun, Rasulullah kata kalau tak sembahyang pukul. Kan? Jadi dengan sebab itu umur 10 tahun itu adalah umur yang telah diperintahkan. Apatah lagi kanak-kanak perempuan ini, waktu balik dia ialah umur 9 tahun. Kalau dilihat dari segi hukum fiqh, maka bila umur 9 tahun dah sampai waktu balik, dengan sama ada dua cara, dengan sampai umur ataupun keluar haid, maka pada waktu itu telah wajib kepada dia menutup aurat. Wajib kepada ibu bapa. Kalau tak mau, boleh pukul. Pukul di situ ialah pukul maksud dengan apa? Tarbiyah, iaitu mengajar. Jadi dengan sebab itulah makna dalam umur yang sedemikian rupa, maka berkewajipan kepada ibu bapa untuk mendidik, menyuruh, ni perintah suruh ni, kepada anak-anak perempuan dia menutup aurat. Jadi kalau sekiranya dia tak menutup aurat, sedangkan telah sampai umur balik, maka adalah menjadi dosa kepada dia dan dosa kepada penjaga dia. Jadi inilah perkara yang perlu dipahami. Apatah lagi kalau dah tua-tua tak tutup aurat, itu lebih lagi lah. Satu helai rambut yang terdedah dilihat oleh orang lain, maka ia menyebabkan dosa dengan api neraka, kan. Jadi itu peringatan daripada agama. Wallahu a'lam. Itu dia. Semoga apa yang telah diterangkan oleh Yang Berbahagia Datuk dapat kita memberi pencerahan kepada yang bertanya dan kepada semua pendengar di luar sana. Dan baik Datuk, kita sambung lagi tajuk kita, dan ni berkaitan aib pula. Berapakah pembahagian aib ini? Ada berapa aib? Aib ini kalau kita sebut aib ini maksudnya cela lah. Aib itu maksudnya kecelaan, ataupun dia juga boleh membawa kepada maksud hina ataupun malu, kan. Jadi dalam Islam ni dilarang untuk biasanya aib ni dia tuju kepada perkara cela lah. Selalu orang cakap jangan buka aib orang, jangan buka aib diri sendiri, dia kan. menumpu kepada sesuatu perkara cela. Mana perkara yang tak elok atau perkara keji yang kalau dibukakan maknanya kepada orang ramai, didedahkan kepada seseorang, dia akan menimbulkan rasa malu. Itu maksud dia. Itu yang dikata maksud aib ni. Jadi aib ini seperti mana kata Ibnu Ajibah, bahawa dia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya aib nafsu. Aib nafsu ni orang kata ialah iaitu syahwat, iaitu jasad.
Syahwat jasad seperti makan, minum, dan pakaian. Contohnya, kau ni kuat makan. Itu kalau orang cerita kau kuat makan tu aib tu. Oh, okey. Kan? Ya, kau ni makan gelojo. Itu aib. Aib. Kan? Kau ni kalau makan, ya Allah, sampai hilang nyawa betul kan? Jadi maknanya itu merupakan aib. Kalau orang dengar, dia rasa malu. Kau ni makan, sampai tak ingat dunia kan. Jadi ini sama ada pada bab makan, minum atau pakaian. Kau ni banyak-banyak baju ni tak pakai nak buat apa kan? Simpan baju banyak-banyak, itu merupakan aib juga. Jadi seolah-olah dia tu jadi boros dan sebagainya kan. Jadi orang tahu. Jadi itu satu perkara lah. Yang keduanya aib hati. Aib hati ni adalah iaitu syahwat hati seperti suka megah, ketawa, takbur dan sebagainya. Ini adalah suatu aib juga. Orang yang suka bermegah-megah dengan pangkat, dengan anak-anak yang cantik-cantik kan, ataupun anak-anak yang bijak-bijak kan. Kalau dia cerita tu, anak saya semua keluaran universiti. Semuanya orang yang berjaya. Dia jadi satu kemegahan. Dia jadi megah. Kan? Itu maknanya syahwat hati yang suka bermegah. Itu satu aib sebenarnya. Maknanya seolah-olah anak dia je yang pandai seorang, anak orang lain tak pandai. Jadi itu satu aib yang dilarang. Kerana bermegah-megah dengan dengan keturunan, dengan ahli keluarga, dengan anak-anak yang berjaya, dengan anak-anak yang punya pangkat dan sebagainya, kan? Dengan harta yang banyak. Jadi itu adalah satu perkara yang dilarang. Dia termasuk syahwat hati. Maknanya kesukaan, hiasan daripada hati manusia yang bawa kepada kecelaan. Ataupun sifat takbur. Takbur ni juga aib. Makna rasa bangga diri dengan apa yang ada. Kalau ada harta banyak, jadi takbur. Jadi dia satu kebanggaan, satu keaiban hati. Sedangkan harta yang banyak yang dimilikinya itu bukan dia punya, kan? Semuanya Allah Ta'ala yang bagi. Dan bila-bila Allah Ta'ala boleh ambil balik, dan Allah Ta'ala boleh tarik balik, kan? Dan yang ketiganya aib roh. Aib roh ni ialah bahagian-bahagian batin, seperti tuntutan yang mendapat, makna untuk mendapatkan karamah, makam-makam. Jadi dia aib roh. Aib roh ni makna orang yang mencintai kelebihan-kelebihan. Kalau dia orang alim, disebut dia sebagai maka disebut sebagai orang yang solehin, kan? Makam-makam ni orang solehin, orang abidin, orang orang yang muqarrabin, dan orang yang mencintai ibadat-ibadatnya dibuat kerana hendakkan sesuatu kenikmatan di sisi Allah. Seperti mana bidadari syurga, istana dan sebagainya. Ini disebutkan oleh ulama sebagai aib roh. Jadi dengan sebab itu aib ni dapat Ibnu Ajibah membagikan ia kepada 3. Kan? Jadi semuanya adalah sesuatu yang berbentuk aib. Jadi kita dikendaki maknanya membuangkan sifat-sifat itu. Makna bila ibadat kepada Allah, iaitu semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain. Sebab apa? Kita sentiasa berikrar dalam ibadat kita tadi. Inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, inna salati wa nusuki, ibadatku, inna salati wa nusuki wa mahyaya, kehidupan, wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan mati kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau ada yang lain daripada yang itu, maka itu termasuk dalam perkara yang aib, yang dilarang. Wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan aib. Dan ada rakan pendengar kita ni bertanya, Datuk, kita kembali balik kepada sifat mazmumah ini tadi yang berkaitan dengan ujub. Sebab Datuk tadi ada cakap ujub yang dalam hati tu, kan? Yang kalau kita bercakap sendiri pun dah kira ujub. Jadi bagaimana nak kita menghilangkan perasaan ujub dalam diri kita? Okey. Ujub dalam hati ini tidak boleh disedari melainkan kalau sekiranya dia ada ilmu. Kerana setiap penyakit yang ada dalam diri seseorang, penyakit-penyakit mazmumah ini tak dapat dikesan melainkan dengan ilmu.
Maka cara mengesan penyakit ini dia dengan ilmu, dengan cara belajar. Maka apabila kita mengetahui penyakit yang ada dalam diri kita tadi, kita akan dengan ilmu menunjuk jalan kepada kita apa ubat yang nak digunakan. Kan? Sebab kalau kita tidak ada ilmu, kita tak dapat pertama kita tak boleh mengesan itu penyakit apa. Macam seorang doktor lah. Kalau dia tak ada ilmu kedoktoran, dia tak boleh mengesan penyakit apa yang ada pada pesakit dia. Maka begitulah juga orang yang mempunyai diri, kalau dia tak ada ilmu itu merupakan maknanya dia sebagai panduan untuk mengesan penyakit virus yang ada pada dalam diri dia. Maka dengan adanya ilmu tadi, ilmu juga akan menjadi panduan apa ubat yang nak bagi dan berapa banyak dos yang perlu dibagi. Itu pentingnya ilmu. Dan sebab itu ilmu tasawuf ni ialah ilmu yang nak beritahu kepada orang manusia apa penyakit yang ada pada diri kau. Dan apa cara nak ubat, kan? Dan ubat-ubat apa yang perlu guna. Jadi dengan sebab itu, kalau kita sebut tadi dia masalah apa tadi? Masalah hati, wujud dalam hati kan? Masalah wujud dalam hati. Wujud ni adalah satu perkara yang dilarang. Itu penyakit. Maka dengan sebab itu, bila seseorang itu dia wujud, dia ada rasa hairan diri atau rasa maknanya ada kelebihan pada diri, hendaklah dia mengingat bahawa apa yang ada pada dia itu adalah semuanya datang daripada Allah, kan? Yang keduanya, hendaklah dia lihat, mengenang akan peristiwa-peristiwa betapa banyak orang yang diberikan nikmat Allah Ta'ala boleh tarik balik. Jadi dengan sebab itu, bila dia wujud, bila dia menyedari akan ada tadi, dia akan menjadi orang yang bersyukur. Yang keduanya, dia akan jadi orang yang sentiasa bertaubat dan beristighfar. Jadi akan hilanglah sifat dia. Sifat wujud tu akan hilang. Sebab apa? Dia kena mengenang bahawa ini semua pemberian Allah. Allah Ta'ala nak tarik balik bila-bila boleh. Kan? Jadi dengan sebab itu, bila dia kata, oh ini dosa, banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah. Supaya apa? Dan banyak bersyukur supaya nikmat itu akan berkekalan kepada dia. Wallahu'alam. Baik, itu dia. Dan jadi kita nak tahu ni juga ni, Datuk, berkaitan dengan maksiat pula. Maksiat ni kan dosa. Jadi daripada mana puncanya maksiat ini? Okey. Maksiat kita kata diambil daripada kalimah ma'asi. Jadi perkataan maksiat dia orang Melayu pun sebut, Arabnya ma'asi. Ma'asi itu ialah makna dosa lah. Perkara-perkara keji ataupun kita sebut maksiat tu perkara keji lah. Dosa ataupun perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam perkataan, melalui perkataan ataupun perlakuan atau perbuatan lah. Jadi dosa ni dibahagikan kepada dua. Maksiat ni dibagi kepada dua. Ada ma'asiyatul sughra, ada ma'asiyatul kubra. Ada yang kecil, ada yang besar. Kan? Jadi maksiat ini seperti mana disebut oleh Atha'illah, Syekh Atha'illah Al-Askandari, menyebutkan al-aslu kullu ma'siyatin ghaflatin wa syahwatin ridha'an nafsi. Bahawa dia kata apa? Asal semua maksiat ini adalah kelalaian dan syahwat. Iaitu keridhaan memuaskan hawa nafsu. Jadi orang boleh buat maksiat ni dengan sebab kelalaian. Lalai dengan sebab lalai, dengan sebab syahwat. Kerana syahwat ialah kerana nak mencari keridhaan. Redha siapa? Redha makhluk. Dalam nak memuaskan hawa nafsu dia. Dia suka pujian, dia suka sanjungan. Itu semua kan itu kan semuanya nak memuaskan hawa nafsu. Kalau buat kerja, sesuatu kerja nak minta orang puji. Itu kan. Kalau tak puji, malah lah buat lah. Orang pun tak tengok aku buat. Kalau dia puji dia, awak bagus. Wah. Laju buat dia. Kan? Kalau buat sesuatu, tidak akan pujian, tidak akan penghargaan. Kalau tak ada penghargaan, dia ni tak buat pun dapat bintang. Aku tak ada bintang-bintang. Cuma ada maknanya bintang kedai je. Jadi maknanya, tidak akan satu pujian. Dia tak boleh yang itu. Jadi dengan sebab itu semua adalah kelalaian dan syahwat. Kerana nak menuntut redha hawa nafsu. Kan? Sedangkan dia kata wa aslu kullu ta'atin
wa yaqazatin wa iffatin wa adamur ridha minkahun anha. Manakala asal pada segala taat itu ialah kesedaran dan kesopanan, akhlak budi dan pengekangan terhadap hawa nafsu. Yang dikatakan taat ni ialah kita kesedaran kita dan akhlak yang terpuji serta mengekang hawa nafsu daripada benda-benda yang tak sepatutnya sebagai kita ni hamba Allah. Dan walianna tashaba jahidan la yarda an nafsihi, dan engkau berkawan dengan seorang yang bodoh yang tak menurutkan hawa nafsu adalah lebih baik, khairan laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Maka berkawan dengan orang bodoh yang tak mengikut hawa nafsu adalah lebih baik daripada berkawan dengan seorang alim yang menurut hawa nafsu dia. Fa ayyu ilmin li'alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Maka dia kata, ilmu apakah yang dapat digelarkan bagi orang alim yang selalu menurut hawa nafsunya, dan kebodohan apakah yang dapat disebut bagi orang yang jahil yang sudah dapat mengekang menahan hawa. Jadi orang yang alim, kalau dia ikut hawa nafsu, kita nak panggil dia alim apa? Nak panggil alim macam mana alim? Sedangkan dia ada ilmu, tapi dia tidak beramal dengan ilmu dia. Nak sebut alim macam mana? Dan begitu juga orang yang bodoh. Kalau dia bodoh, dia ni orang bodoh, dah boleh menahan hawa nafsu dia, kita nak sebut dia ni bodoh ke tak bodoh? Kan? Jadi maknanya tidak ada gelaran ataupun susah kita nak sebut kan. Jadi dengan sebab itu seorang yang bodoh, kalau dia menurut hawa nafsu memang teruklah sebab dia kebodohannya. Jadi orang yang bodoh dia mesti kembali kepada maknanya mengetahui, alim. Dan orang yang alim, dia mesti kembali kepada alim yang ikhlas. Kembali kepada tu. Baru maknanya dia tepat dengan maksud yang dikatakan tadi. Wallahu alam. Baik, itu dia perkongsian kita untuk hari ini. Dan dengan masa yang berbaki ini, mungkin Datuk hari ini hari Jumaat, mungkin ada pesanan untuk rakan-rakan pendengar kita, khususnya kaum Adam. Jadi silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Jadi satu pesananlah kepada semua umat Islam, sama ada yang mendengar ataupun yang tidak mendengar, bahawa hari ini semua masuk masjid telah boleh beroperasi seperti mana biasa. Jadi bila kita ni dah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala untuk masuk dalam masjid, kita masuk dalam masjid dalam keadaan kita tenang dan mengharapkan maknanya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Jadi dengan sebab itu penuhkanlah masjid. Hari ini semua program-program di masjid dah boleh buat. Jadi dengan sebab itu apabila semua aktiviti keagamaan, aktiviti pengisian telah boleh dilakukan, maka kita tolonglah maknanya meluang-luangkan waktu kita untuk datang melihat rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sebelum satu masa besok rumah Allah Ta'ala akan ditinggalkan. Hanya kita tengok daripada luar je. Bangunannya tersegam tapi penghuninya tak ada. Yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW, akhir zaman, masjid-masjid tersegam indah tapi hanya dari sudut maknanya jasad je. Dalamnya kosong daripada orang ramai. Jadi dengan sebab itu kita mengajak manusia, dan hari ini kita dicuba lagi. Bukan setakat pandemik kan. Hari ini kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kepanasan yang melampau kan. Hujan yang dah lama tak turun. Jadi dengan sebab itu kalau kita ramai-ramai beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kalau sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, nescaya kami akan bukakan jalan keluar bagi segala masalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan masalah kita, membukakan jalan keluar pada masalah kita. Wallahu'alam. Baik, itu dia. Dan baik Datuk, terima kasih. InsyaAllah minggu hadapan kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu dia saudara, kita bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim. Dalam program Mutiara Ilmu hari ini kita menyentuh banyak perkara berkaitan dengan sifat mazmumah, iaitu ujub, apa yang dimaksudkan dengan ujub, dan bagaimana untuk kita mengelakkan diri kita dari adanya sifat ujub dalam diri. Baik saudara, pukul 11 pagi nanti kita akan bersama untuk berita dari National dari Pusat Berita Kuala Lumpur, dan kemudian anda akan bersama dengan Raihan Rahim hingga pukul 2 petang nanti. Jadi terus bersama Melaka FM. Ku hampiri jalan yang kita lewati, setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Tidak sampai 48 jam dilantik, Wakil Tetap Myanmar ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tin Maung Naing meletak jawatan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata badan induk dunia itu telah dimaklumkan mengenai pengunduran beliau. Oleh demikian, bekas duta yang dipecat oleh junta Chow Moulton akan terus mewakili Myanmar. Sementara itu, Amerika Syarikat mengenakan sekatan tambahan ke atas Myanmar dengan memperketat kawalan ekspor dagangan. Setiausaha Negara Anthony Blinken berkata Washington mengklasifikasikan semula Myanmar dalam kelompok sama musuh Amerika Syarikat, iaitu Rusia dan China. Menerusi langkah itu, sekatan akan dikenakan ke atas sebarang ekspor barangan yang ada kaitan dengan kepentingan tentera. Ini termasuk teknologi dan bahan sensitif. Kesatuan Eropah EU pula telah menggantung sokongan dana untuk projek pembangunan di Myanmar. Ia bagi mengelak dana berjumlah lebih 200 juta euro itu jatuh ke tangan junta. EU telah memaklumkan penggantungan dana itu kepada Jawatankuasa Pertubuhan Perdagangan Sedunia. Bantuan pembangunan EU di Myanmar memberi fokus kepada pendidikan, kehakiman, pilihan raya dan program nutrisi untuk penduduk luar bandar.
Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB diminta segera mengenakan sekatan senjata global dan sekatan ekonomi bersasar terhadap junta Myanmar dan sumber pendapatan mereka. Gesaan itu dibuat pelapor khas PBB mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar, Thomas Andrews. Dalam laporan terbaharunya, beliau turut menyarankan agar situasi di Myanmar dirujuk kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Majlis Keselamatan dijadual membincangkan krisis di Myanmar hari ini. Pusat Amaran Tsunami Pasifik mengeluarkan amaran tsunami besar selepas gempa bumi kuat berukuran 8.1 mengikut skala Richter, disusuli 2 lagi gempa besar melanda New Zealand. Ombak besar setinggi 10 kaki dijangka membadai beberapa negara di rantau Pasifik itu. Ombak di perairan Jepun, Rusia, Meksiko dan Amerika Selatan juga mungkin terkesan daripada gempa bumi itu. Dalam pada itu, New Zealand mengarahkan komuniti yang tinggal di kawasan pesisir pantai sepanjang North Island berpindah segera. Agensi Pengurusan Kecemasan Kebangsaan meminta mereka berpindah ke kawasan lebih tinggi atau lebih jauh di darat. 10 maut termasuk seorang Lieutenant General selepas sebuah helikopter tentera terhempas di tenggara Turki. Kementerian Pertahanan dalam satu kenyataan mengesahkan 3 yang lain cedera. Helikopter itu berlepas dari wilayah Binggol pukul 10.55 pagi waktu tempatan. Operasi mencari dan menyelamat dilancarkan selepas helikopter terbabit terputus hubungan setengah jam kemudian. Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi menyiasat asal usul pandemik COVID-19 rancang untuk membatalkan laporan awal mengenai misi ke China. Jurucakap WHO Tarik Jasarevic berkata laporan penuh dijangka menyusul dalam tempoh beberapa minggu lagi. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea menewaskan Liverpool 1-0. Beraksi di Anfield, The Blues memperoleh gol tunggal perlawanan menerusi penyerang Mason Mount minit ke-42. Skuad kendalian Thomas Tuchel kini naik ke tangga keempat Liga, mengumpul 47 mata daripada 27 perlawanan. Chelsea memintas kedudukan Everton dan West Ham United, manakala The Reds kekal di kedudukan ke-7 dengan 43 mata. Dalam aksi lain, Everton menundukkan West Brom 1-0, Tottenham Hotspur mengalahkan Fulham 1-0. Di Itali, perlawanan tunggal Serie A menyaksikan pendahulu Liga Inter Milan menewaskan pasukan kedua tercorot Parma 2-1. Alexis Sanchez muncul wira menjaringkan 2 gol untuk pasukan pada babak kedua perlawanan. Selepas 25 perlawanan, skuad bimbingan Antonio Conte mengutip 59 mata untuk menghuni tangga teratas Liga. Akhir sekali Piala Raja Spanyol, Athletic Bilbao mereka pentas akhir selepas mencatatkan kemenangan menerusi agregat 3-2. Dalam perlawanan separuh akhir kedua awal pagi tadi, Athletic mengalahkan Levante 2-1. Skuad kendalian Marcelino Garcia Toral itu akan berdepan Barcelona dalam perlawanan akhir 17 April ini. Semalam, Barcelona mengalahkan Sevilla 3-0 dan mara menerusi agregat 3-2. Ia akan menjadi kali keempat bagi kedua-dua pasukan itu bertemu di pentas akhir dengan Catalans memenangi semua pertemuan sebelumnya pada 2009, 2012 dan 2015.